Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semangat pagi-pagi, walaupun dah malam sebegini, semangat pagi perlu ada pada diri kita semua. Untuk permulaan ni saya nak cek sound. Kalau anda dengar saya jelas, type nombor 1 pada chat box. Kalau jelas, type nombor 1 pada chat box. Nak buat semakan suara. Okey, terima kasih kepada yang memberi feedback. Terima kasih rakan-rakan Atomian semua. Apa khabar semua sekali lagi? Khabar baik, khabar baik. Khabar baik, khabar baik. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada yang hadir bersama-sama pada malam ini. Saya mengharapkan kita invite lagi rakan-rakan kita yang masih tak join ni. Kita invite, ajak masuk dalam Zoom meeting kita pada malam ini. Pada malam ini kita akan mendengar satu perkongsian daripada rakan-rakan Atomian kita yang lain yang akan membuat presentation pada malam ini. Ajak lagi kawan-kawan kita yang belum join. Baru ada 23 orang ni, Ajak lagi rakan-rakan yang lain. Okey, tuan-tuan, puan-puan, rakan Atomian sekalian ya. Terlebih dahulu saya nak kenalkan diri saya. Saya Muhammad Rahimo bin Rajamu dari Baling, Kedah. Mungkin rakan-rakan yang baru pertama kali dengar saya bercakap, tengok saya bercakap melalui Zoom meeting ini, mungkin akan rasa pelik mengapa logat saya bukan macam logat orang Baling. Orang Baling dia lain kan. Sebenarnya saya ni berasal dari Sempurna Sabah. Orang Sabah ini. Tetapi wife saya orang Baling. Saya pun duduklah di Baling, jadi warga Baling. Dulunya saya ni seorang tentera, telah pun bersara, dah berpencen, 8 tahun dah pencen. Sekarang saya kerja sebagai security guard. Security guard di salah satu premis di daerah Baling. Okey, tuan-tuan. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada sifu kita. Dia ada ke tak ada dalam ni, saya pun tak pastilah kan. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada sifu kita, Master Siti Chan, yang telah memberi peluang, memberi kepercayaan kepada saya untuk mengacarakan program kita pada malam ini. Dan saya mengucapkan sekali lagi berbanyak-banyak terima kasih kepada sifu kita. Juga tak lupa kepada leader-leader kita yang ada, yang telah banyak juga memberi tunjuk ajar kepada saya. Dan tak lupa juga untuk Tuan yang banyak menjayakan, banyak membantu dalam menjayakan program kita, setiap program yang kita lakukan melalui Zoom meeting ini. Terima kasih Tuan Yang. Okey tuan-tuan, puan-puan, rakan Atomian yang ada pada malam ini. Tengok chat box sekejap. Sabahan. Pada malam ini, kita akan mendengar daripada rakan-rakan kita, daripada 3 orang rakan kita yang akan berkongsi tentang pengalaman mereka menggunakan produk Atomy. Juga di samping itu, mereka berkongsi pengalaman mereka semasa menghadiri bengkel
senario kehidupan yang kita telah hadiri baru-baru ini di Hotel Bengo Bukit Matajam. Dan salah seorang daripada rakan kita juga akan berkongsi berkenaan mengapa dia memilih Atomy. Kita akan dengar, jadi harap jangan berganjak daripada tempat anda masing-masing semua. Tunggu sehingga selesai program kita pada malam ini. Saya harap semua masih diselubungi aura semangat pagi. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Semangat pagi perlu ada pada diri kita. Ibaratnya kita bangun pagi, malam tadi kita bermimpi, kita bangun pagi, kita kejar mimpi kita menjadi kenyataan, menjadi realiti. Aja. Okey. Sahabat-sahabat rakan Atomian yang saya hormati. Untuk program kita pada malam ini, kita akan mengambil masa lebih kurang 1 jam ke 1 jam lebih sikit. Jadi sekali lagi saya mengharapkan kita sama-sama stay dalam ni, dengar perkongsian daripada rakan-rakan kita. Untuk tidak melengahkan masa, saya akan mempersilakan speaker kita yang pertama. Orangnya luar biasa. Anda semua juga rakan-rakan Atomian luar biasa, hebat. Presentation kita yang pertama ni, orangnya memang amat hebat. Kerja awal pagi pergi kerja, balik pun dah malam, pergi kerja, balik pun dah malam. Tetapi dia masih boleh lagi meluangkan masa dalam Atomy. Melalui dialah saya mengenali apa itu Atomy. Melalui dialah saya join jadi keluarga Atomy. Beliau memang seorang yang committed pada Atomy. Walaupun dengan kesibukan dia berulang-alik Sungai Petani, patah balik ke Baling, sampai rumah pun dah malam. Tapi dengan usaha dia yang gigih, dia telah berjaya mewujudkan satu mini education center di Memai, Siom, daerah Baling. Berikan tepukan kepada beliau. Okey, tuan-tuan. Beliau ni bekerja sebagai merchandiser di kawasan Sungai Petani, duduk di Baling Balik. Tapi pengorbanan dia punya pengorbanan, dia punya cita-cita yang amat tinggi, impian yang amat tinggi untuk berjaya dalam Atomy. Dia nak buktikan satu hari nanti dia akan bercakap di hadapan 3,000 orang rakan Atomian semasa Success Academic satu hari nanti. Dia baru lebih kurang 10 bulan. 10 bulan dalam Atomy, namun dengan usaha dia yang gigih, beliau telah dapat matching sebanyak 6 kali sepanjang tempoh 10 bulan ini. Matching yang ke-6 pada bulan Oktober ni, dan baru-baru ini semalam dia ada tunjuk lagi. Insya-Allah bulan ini dia akan dapat lagi matching sekali. Tahniah. Untuk itu saya menjemput speaker kita yang pertama yang akan berkongsi berkenaan dengan produk berus gigi dan ubat gigi serta pengalaman beliau semasa menghadiri bengkel senario kehidupan di Bukit Matajam baru-baru ini. Beliau merupakan salah seorang presentation pada hari tersebut yang naik ke pentas membentangkan senario impian dia untuk dia capai. Orangnya tak lain dan tak bukan, tinggi lampai orangnya, handsome orangnya. Badan yang saya kenali daripada dulu sampai sekarang, maintain macam tu juga. Dipersilakan Tuan Khairul Hisham bin Zulkifli. Dipersilakan Tuan Syam. Okey, terima kasih kepada Tuan MC.
selaku MC malam ni. MC jangan puji lebih-lebih sangat. Satgi terangkat kita. Tak boleh macam ni. Jangan. Okey. Terangkat lagi bagus tu. Okey, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Apa khabar anda? Sihat ke malam ni? Semangat pagi ya, semangat pagi. Jelas ya. Semangat pagi. Alhamdulillah ya Tuan Cedi kita. Baru dengar suara ni. Ni baru ada semangat sikit. Alhamdulillah. Tuan Isyad. Okey, terima kasih kepada Tuan MC. Terima kasih kepada Tuan MC yang bertugas malam ni. Tuan MC pun nampak lancar lah Tuan MC kali ni. Selalu kita dengar Tuan MC Tuan Sapawi kan. Jadi Tuan MC Tuan Rahimo kita mengambil alih tempat Tuan SB ni. Nampaknya semangat sebagai seorang MC tu mungkin akan bertambah lagi, ada keyakinan lah insyaAllah. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sifu kita, Siti Chan, Star Master. Terima kasih juga kepada Sharon Rose Master Chalin, dan terima kasih juga kepada Daddy saya tu, Daddy Chua, Diamond Master. Dan terima kasih kepada Cikgu Azizi, Sale Master kita. Dan saya tidak lupakan, terima kasih yang amat-amat saya hargailah upline saya ni, iaitu Tuan Sapawi Bahrom. Terima kasih kepada beliau kerana dialah yang memperkenalkan Atomy kepada saya. Terima kasih Tuan Sapawi. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dah join Atomy ni lebih kurang dalam 10 bulan lah macam tu, pada hujung bulan 12. Bulan 12 saya tak ingat lah itu berapa, 25 kot tak silap, sebelum Christmas ke apa atau hari tu. Saya tak ingat dah. Saya masa tu saya bekerja di Econsave lah. Saya ringkaskan sikit lah. Okey. Saya ringkaskan sikit saya kerja ni. Lepas tu pada satu hari tu saya bekerja di Econsave Bandar Putrajaya tu. Satu hari tu saya berjumpa lah dengan upline saya ni, Cik Sapawi. Cik Sapawi ni lah yang memperkenalkan Atomy kepada saya. Saya sebab apa yang saya terpikat dengan Atomy ni. Dia pun kerja lebih macam saya juga, mechanizer. Dia buat kerja susun barang apa semua. Tapi saya terpikat satu, sebab apa? Dia mengambil keputusan, tiba-tiba dia bagi tahu saya dia nak berhenti. Saya pun pelik lah, sebab apa abang dia nak berhenti. Lepas tu dia kata saya ada buat kerja sendiri. Kerja yang ni lah, orang kata lebih kurang bisnes sendiri lah juga. Lepas tu saya pun nak tahulah apa bisnes dia tu kan. Jadi saya pun tanyalah dekat dia, abang dia buat bisnes apa? Satgi abang cerita. Lepas tu saya dia pun kenalkan lah Atomy pada saya. Dia cerita apa semua, kalau Syam berminat apa semua. Kita jumpa petang ni. Okey, jadi saya ringkaskan pada petang tu saya pun tanpa memikir panjang pun saya ambil keputusan saya ingin berjumpa dengan Tuan Sapawi kita ni untuk tahu lebih lanjut lagi pasal Atomy. Okey. Dan pada malam ni saya ingin berkongsi salah satu produk daripada Atomy juga. Dulu masa video-video yang selepas ni saya ada kongsi vitamin C. Kali ni saya akan kongsi satu produk lagi, iaitu ubat gigi dan brus gigi. Ada di sini siapa-siapa yang tak brus gigi malam ni? Ataupun daripada pagi tadi yang nak pergi kerja tadi, ada yang tak brus gigi? Angkat tangan. Semua brus gigi ya? Okey. Saya ingin kenalkan hari ini saya nak tunjuk ubat gigi, iaitu perbandingan lah di antara ubat gigi Atomy kita dengan ubat gigi jenama C yang berada di pasaran. Dan ubat gigi kita ni tak terdapat di pasaran. Okey, perbandingan ubat gigi yang kita ni, ubat gigi kita berbentuk sama juga macam ada di pasaran, tetapi dia ada tulis sini propolis yang dia berbuat daripada, lebih kurang kalau gambar kat sini lebah lah kan. Kalau tuan-tuan kata tengok madu lebah kot ni. Okey, yang sebenarnya ubat gigi ni dia diperbuat daripada air liur lebah. Dan
kita bukan hanya guna ubat gigi ni saja untuk beruh gigi. Pelbagai jenis kegunaan ubat gigi ni. Contoh saya bagi satu. Kalau kata selepas ubat gigi ni, apa yang saya guna? Selepas saya beruh gigi, sebelum saya beruh gigi, saya komo, saya menggantikan Listerine. Saya guna ubat gigi ni juga. Saya picik ubat gigi ni, masukkan dalam satu botol mineral kecil itu, masukkan air sikit, lepas tu saya goncang-goncang bagi dia buih. Air itulah saya buat untuk sebagai anti komo saya. Saya tak belilah dulu, saya duk beli jugalah Listerine apa semua tu. Jadi hari ini saya guna ubat gigi. Setelah saya kenal Atomy, saya beli produk-produk Atomy, saya fahami produk Atomy. Okey, dengan ubat gigi ni lah saya guna pelbagai. Saya beruh gigi, saya komo gigi, dan ubat gigi ni juga bagi khas untuk suri rumah yang memasak. Saya syorkan juga ubat gigi ni kerana apa? Kerana apabila kena minyak panas, kita tak perlu cari kicap, kita tak perlu cari minyak gamat. Gunalah ubat gigi ni, ambil sikit saja. Kenapa? Ubat gigi ni dia dibuat daripada gel berbanding dengan ubat gigi yang lain. Okey, sekejap saya akan ceritakan perbandingan dia. Ini saya nak cerita ni dulu, pelbagai kegunaan dia. Okey, ubat gigi ni juga selepas kita gunakan anti komo, beruh gigi, anti komo, kemudian saya gunakan untuk apa? Cuci muka pun boleh ubat gigi ni. Cuci muka. Lagi satu, apabila kita naik jerawat kecil-kecil itu pun boleh guna juga. Jadi orang kata kalau kata jerawat besar tu kita picit sikit ubat gigi ni, kita sapu di bahagian yang kena ni. Okey, contoh saya tunjuk sikit lah. Okey, saya selalu apa ni yang duduk dekat dagu saya ni. Kenapa? Sebab seharian saya bekerja, saya pakai mask. Jadi apabila kita kerja, kita pakai mask, wajah muka kita ni mati separuh. Kenapa? Kita pakai mask. Okey. Bahagian atas ni hidup, bahagian bawah ni mati kerana kita tertutup dengan mask. Okey, jadi bila kita saya dalam outdoor, saya buat kerja, kadang-kadang aircon ada yang tak okey lah, saya turunkan sikit mask. Bila turunkan mask, apabila kita tengah buat kerja tu, terjadinya peluh. Peluh tu yang mempuncakan kena habuk lah, kita pun garu-garu sikit. Dia mulalah dia naik lah. Jerawat kecil-kecil ni, mulalah rasa sengal lah, pedih lah apa. Jadi setelah saya kenal Atomy, saya bawa hari-hari ubat gigi ni. Kan? Saya buah gigi sikit. Okey, saya nak tunjuk contoh sikit. Okey, saya ambil sikit ni. Saya picik sikit. Okey, bila saya picik ni, saya sapuh pada bahagian yang kena jerawat ni. Saya sapuh. Okey, tuan-tuan pun boleh, tak kira lah, tak kira di dagu ke, di dahi ke, macam mana ke. Sebab apa ni punca-punca kotor belakang ni. Salah satu punca pula. Apa dia? Dari segi pemakanan kita, darah kita kotor. Itu yang punca darah kita, apa darah ni, punca jerawat apa tu, punca darah kita lah tu, darah kotor. Itulah keunikan satu ubat gigi ni, kita pelbagai kegunaan. Untung tak untung, satu ubat gigi ni kita boleh guna pelbagai jenis. Okey. Perbandingan di antara ubat gigi Atomy Propolis ni dengan ubat gigi yang berwarna merah C ni, perbandingan dia apa? Atomy diperbuat daripada air liur lebah asli, gamat. Dan C yang merah ni diperbuat daripada batu kapur. Itu yang ubat gigi di pasaran tu yang warna putih, walaupun dia ada kayu sugi ke dali ke apa, dia tetap warna putih. Walaupun dia ada line hijau kan apa, dia tetap warna putih. Dia perbuat daripada batu kapur, kulit kerang. Itu yang membuatkan terjadi hakisan pada gigi kita tu bila kita gunakan ubat gigi yang berada di pasaran ini, yang asalnya buat daripada batu kapur tu. Itu yang akan merosakkan gusi kita lah apa semua. Lagi satu saya nak tambah, lupa tadi. Ubat gigi ni juga dapat menyelakkan kita masalah ulcer gigi, apa masalah apa gusi apa kan. Pun boleh juga yang ni. Okey, macam ubat gigi ni juga terdapat dua jenis. Satu yang kecil 50 gram dan yang besar 200 gram. Kita ada dua jenis kat sini. Satu besar, satu kecil. Apabila kita nak beli, yang kecil ni, di dalam kotak macam ni. Dalam ni ada 4. Tuan-tuan dan perempuan mesti akan terfikir,
Sebab apa ada 4? Okey. Dia dalam ni ada 4 Satu ni, okey, ada 4 dalam ni. Satu saya nak bagi tahu. Satu kita guna, satu lagi kita simpan, dua lagi apa yang kita buat? Dua lagi bersamaan dalam motor kita lah juga. Pertama apa dia? Belajar produk. Kedua, berkongsi pengalaman guna produk dengan kawan-kawan. Itu yang membuatkan pertambahan rangkaian kita. Okey. Yang besar 200 gram. Okey, 200 gram. Dalam ni ada satu set tu ada 5. Ada 5. Okey. Yang saya nak bagi tahu satu lagi, harga dia dia berat dia 200 gram. 200 gram harga lebih kurang dalam 64 ringgit lah. 64 ringgit, mempunyai PV 3000 PV. Bagi yang besar, satu kotak ada 5. Satu kotak ada 5. Yang kecil ni satu kotak ada 4. Berharga RM20, mempunyai PV 2760. Okey. Selepas okey, dia bentuk macam ni. Dia ada 5 dalam satu set Okey, puan. Okey. Apabila saya dah cerita tentang ubat gigi ni, harap tuan-tuan dan puan fahamlah sikit di antara perbandingan ubat gigi biasa dengan ubat gigi propolis atomi kita ni. Mesti ada pasangan dia. Pasangan dia apa dia? Pasangan dia berus gigi lah. Takkan kita nak tonyoh ubat gigi ikut di mulut tanpa berus gigi. Nampak? Berus gigi atomi. Cantik kan? Ini kalau perempuan tengok minat lah ni kalau pink kan. Okey. Saya nak cerita berus gigi ni cantik, berkilat. Batang berus gigi ni dia diperbuat daripada botol susu budak yang tak mudah lebur. Lebih kurang kata BPA free lah orang kata. Apabila kita guna, dia akan sentiasa cantik. Kenapa cantik? Kenapa saya kata cantik? Perbandingan berus gigi biasa dengan berus gigi atomi ada perbandingan dia. Tuan-tuan ada nampak tak? Color berus gigi biasa dengan berus gigi atomi yang kita guna. Yang ni nampak cantik. Bukan baru ni saya guna ni. Yang ni. Okey, yang ni saya guna. Nampak? Macam-macam warna. Ada hitam, ada putih, ada keloyak lah apa semua ni kan. Okey, kenapa? Satu. Okey. Berus gigi atomi ni yang batang dia diperbuat daripada BPA free. Okey, BPA free. Berus dia diperbuat dari halus. Ni serbuk emas yang halus. Bunyi kata emas, jangan salah lagi tuan-tuan pergi duk gunting berus ni, pergi jual pula emas. Okey. Perbandingan berus gigi atomi dengan berus gigi biasa. Okey, berus gigi atomi, berus dia nampak lembut. Potongan dia pula nampak. Kalau tuan-tuan ada mikroskop, zoom lah tengok. Kalau tak percaya cakap saya ni, ambil berus gigi ni, zoom dengan mikroskop, tengok potongan berus dia ni. Adakah seperti pisau? Adakah seperti bulat? Okey. Berus gigi atomi kita, dia berpotong bulat seperti roda. Apabila kita gunakan ubat gigi, kita masukkan dalam mulut, kita gosok gigi, tidak akan berlaku luka pada bahagian gusi. Kerana apa? Berus dia lembut, batang dia pun lembut. Kita gosok biasa selalu. Apabila kita bangun pagi pun kita kelang kabut nak pergi kerja, kita guna ni, kelang kabut gosok, insya-Allah takkan luka. Sebab apa? Berus dia lembut. Tetapi kalau kita guna berus gigi yang biasa ni, dahlah berkulat. Saya cerita pasal berkulat tu. Tengok, bila kita guna 6 bulan ke berapa bulan, dia akan orang panggil bulu dia akan mengembang. Lagi satu pula, permukaan berus gigi ni, kalau tuan-tuan ni tak percaya cakap saya juga, ambil berus gigi ni, zoom dengan mikroskop, tengok potongan dia macam mana. Potongan dia seperti pedang, tajam. Itu yang membuatkan gusi kita berdarah apabila kita gosok secara kelang kabut. Mula-mula ada satu hal pula bila berus gigi kita berdarah. Punca dia berus gigi ni lah ni, berus gigi yang tajam ni. Jadi saya syorkan selepas kita gunakan ubat gigi biasa ni, gunalah ubat gigi atomi. Okey. Satu lagi saya nak cerita sebab apa dia berkulat. Okey, tuan-tuan pagi-pagi tuan-tuan bangun pagi, tuan-tuan pergi tandas, buang najis kecil,
Dan bakteria yang dalam tandas tu akan berterbang mencari tempat yang lembap. Tempat lembap ni dia tempat lembap ni. Dia akan hinggap di sini yang akan berlakunya hitam berkulat. Itu yang membuatkan brus gigi kita beli dekat pasaran ni. Dia berlaku macam ni lah, berkulat lah apa semua. Itu. Tetapi dengan brus gigi Atomy tetap bersih, menghindari daripada kesan-kesan bakteria. Insya-Allah. Itulah pasangan brus gigi dan ubat gigi. Saya syorkan tuan-tuan beli dan guna kerana banyak kegunaan ubat gigi Atomy Propolis ni. Ya, saya dah bagi tahu harga tadi. Okey, lupa. Brus gigi ni satu set dia jual kurang berapa tu? RM34 yang dewasa punya, mempunyai PV 4,700. Yang kecil saya tak ada sini, tapi harga sama juga RM34 dan mempunyai PV 3,600. Ya, yang tu sahaja setakat perkongsian saya pada malam ni. Harap tuan-tuan dan puan-puan faham dan dapat inilah, tengok brus gigi Atomy yang besar, yang kecil, brus gigi biasa dan brus gigi Atomy. Setakat itu sahaja perkongsian ubat gigi dan brus gigi saya pada malam ni. Okey. Saya akan teruskan pengalaman saya semasa saya hadir di Bangkok Hotel Bukit Bertajam. Pagi setelah saya sampai di Bangkok tu, saya rasa hari ni cikgu dah bagi tahu lah, cikgu saya dah bagi tahu hari ni kita akan pelajari life scenario. Apa itu life scenario? Life scenario ni tentang kehidupan kita, tentang kehidupan sekarang dan tentang kehidupan pada masa hadapan. Apa yang saya dapat bila saya melangkah kaki masuk ke Bangkok? Aku telah langkah ke satu kehidupan baru aku yang akan aku capai satu hari nanti, insya-Allah. Aku akan capai life scenario aku ini. Jadi setelah saya masuk dan hayati apa yang disampaikan oleh speaker yang pertama tu, saya fahami tentang rupanya macam ni cara tentang kehidupan kita. Kita nak fahami kehidupan kita. Saya tambah bersemangat lagi lah. Lagi satu, apabila kita selesai speaker Ben cakap apa semua tu, kami adakan tim lah. Setiap kumpulan kami adalah beberapa orang tim dan Tuan Sapawi kita ni minta 2 orang setiap kumpulan berkongsi life scenario kita. Jadi saya jadi entah macam mana, jadi semangat saya menawarkan diri saya, tuan, saya nak bagi tahu life scenario kehidupan saya tu. Jadi saya rasa bersemangat pada hari itu. Lepas tu Tuan Sapawi memberi keutamaan kepada saya membuat dan suruh bercerita tentang life scenario dia. Scenario kita, saya ni. Selepas saya dah mempelajari tentang life scenario yang diajar oleh Cikgu Azizi tadi ni, saya nampak kehidupan saya masa hadapan saya rasa lebih orang kata cerah sikit lah, orang kata daripada berbanding kehidupan saya sekarang. Bukan kata tak cerah, dengan apa yang kita ada ini kita hargai dan kita syukur, dan jika diberi peluang kepada kita pada suatu hari nanti, kita akan buktikan kejayaan kita yang kita berkorban selama ni. Dan saya buat ini, saya buat Atomy ni pun ada sebab, tapi saya akan cerita sebab ni. Kalau tuan-tuan nak tahu juga sebab apa, nantikan sekiranya saya diberi peluang bercakap tentang why Atomy, saya akan masukkan apa yang terserat di hati saya ni. Tentang life scenario saya tu, memang saya nak nampak kehidupan saya yang akan datang, dan saya berkongsi pengalaman tentang kehidupan saya. Saya ingin nak pakai kereta tu, saya ingin membuat simpanan dan memberi simpanan kepada ibu. Lepas tu ingin melancong, pertama sekali saya ingin mengerjakan umrah, nak bawa ibu, ada andai kata rezeki saya ingin membawa ibu pergi ke haji dan ke mana-mana sahajalah jika diberi peluang.
yang itulah saya nampak live kehidupan saya setelah saya masuk Atomy ni. Saya rasa boleh saya buktikan tentang kejayaan saya. Saya harap tuan-tuan semua pun dapat mengikuti jejak saya dan jejak tuan-tuan semua. Kita capai kejayaan bersama-sama insya-Allah. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Terima kasih Tuan Rahim. Ya, terima kasih Tuan Syam. Satu perkongsian yang amat luar biasa hebat. Luar biasa hebat. My upline Tuan Syam terbaik. Salah seorang juga sipu saya ni dalam membimbing saya mengenali apa itu Atomy. Okey, tadi dia buat perkongsian tentang ubat gigi. Dia cerita tadi orang rumah tengah memasak, ingatkan ubat gigi tu boleh pakai untuk nak masak ke apa, bubuk kicap tadi. Dia kata tak payah cari kicap. Ingatkan nak tukar jadi kicap. Aduh, rupanya untuk kegunaan kalau melecur terkena minyak boleh digunakan. Bukan setakat tu ya dia kata. Boleh tadi dia buat demo buat jerawat dia tu kan. Kalau saya ubat gigi ni, saya bertugas malam-malam, saya ambil ubat gigi ni, saya buat basuh muka. Memang segar, hilang mengantuk. Apa ni, kulit muka pun rasa macam dia jadi ketat sikit lah, jadi anjal macam tu. Memang bagus. Ubat gigi ni serba guna. Bukan setakat untuk gosok gigi. Buat basuh muka boleh. Betul tu Sam. Betul. Memang terbaik. Perkongsian terbaik. Okey, seterusnya kita akan mempersilakan speaker kita yang kedua. Beliau ni seorang pegawai yang berjawatan tinggi. Berjawatan tinggi di Majlis Perbandaran Sungai Petani. Cuba anda fikirkan, dia dah punya jawatan yang kategori yang tahap pegawai ni dalam MPSP, bahagian pembangunan, bahagian plan, mesti income dia agak banyak lah kan. Income dia memang banyak. Tapi mengapa beliau memilih Atomy? Mengapa beliau memilih Atomy? Beliau dah join Atomy selama 2 tahun. Tapi hari tu dia kata 2 tahun dia lena mimpi kot, atau mungkin disebabkan pandemik dia pun ikut jadi macam pandemik, jadi kena PKP, duduk rumah sajalah. Dia punya Atomy pun jadi PKP jugalah kan, mungkin jugalah. Tapi kini beliau bangkit kembali sebab dia nampak cahaya di hujung jalan, cahaya di hujung terowong. Orangnya memang hebat, luar biasa hebat. Orangnya cool tapi hebat, luar biasa hebat. Orang yang saya maksudkan ni, dia akan berkongsi dengan kita semua mengapa beliau memilih Atomy. Mengapa beliau memilih Atomy, atas sebab apa, atas dasar apa beliau memilih Atomy dan ingin bangkit semula setelah 2 tahun dia menyepi dalam Atomy. Mesti ada sebab dia. Jadi kita akan dengar daripada dia sendiri. Setelah itu, setelah beliau bercerita tentang mengapa beliau memilih Atomy, kita ingin dengar juga daripada beliau pengalaman ataupun apa yang beliau peroleh semasa menghadiri bengkel senario kehidupan yang telah beliau hadiri baru-baru ini di Hotel Vengo Bukit Mertajam. Untuk itu, saya tidak melengahkan masa, saya mempersilakan Tuan Jeffrey untuk berkongsi why Atomy dan pengalaman menghadiri bengkel senario yang telah beliau hadiri. Dipersilakan Tuan. Dah kata tak? Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Dah. Okey ah? Dengar. Okey.
Assalamualaikum dan selamat malam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai, Abang Jo tak balik lagi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Perjalanan jauh. Oi, jauh tu, tak sampai lagi. Okey. Okey, nama saya, sebelum saya memperkenalkan diri saya, nama saya Jeffrey bin Abdul Rashid. Bertugas di Majlis Perbandaran Sungai Petani. Lebih kurang dalam 20 tahun lebih jugalah. Dan sekarang belum pencen lagi. Masih bertugas lagi. Okey. Terima kasih Tuan MC kerana bagi peluang kepada saya untuk berkongsi berkenaan Y Atomy. Okey. Pengalaman saya tidaklah sehebat manapun. Cuma sini saya nak menceritakan sedikit mengapa saya memilih Atomy. Okey. Ia bermula pada tahun cerita dia macam ni. Pada tahun 2011 saya telah mendapat satu peluang perniagaan yang telah dilantik sebagai stokis satu produk yang agak terkenal juga di seluruh dunia. Produk ni daripada Amerika Syarikat. Mungkin tuan-tuan dah tahu dah. Okey. Dia pun mengeluarkan produk-produk kecantikan, pakaian, suplemen, macam-macam lah produk dia banyak. Okey. Saya mendapat peluang ni daripada kawan saya yang bertugas di syarikat tu, dia orang Sungai Petani. Dia yang bagi peluang kepada saya untuk menjalankan perniagaan ini. Jadi saya dan isteri saya, kami menghadiri temu duga di Kuala Lumpur. Ramai jugalah, lebih kurang dalam 2-30 orang kot, tak silap saya hari tu. Jadi kami antara 7 orang yang 7 orang lah seorang Malaysia yang dapat dan dapat untuk membuat perniagaan ini. Okey. Perniagaan ini saya membuka kedai, menyewa kedai di Pekan Kuala Ketil. Sebab apa? Sebab di Sungai Petani dah ada 4 stokis. Jadi memang company tak bagilah. Kena cari luar pada Sungai Petani. Jadi saya terpaksa memilih yang paling hampir dengan Sungai Petani, iaitu di Pekan Kuala Ketil. Lebih kurang setengah jam jugalah perjalanan tu. Okey. Perniagaan stokis ni macam tuan-tuan puan-puan sedia maklum, dia memerlukan modal yang agak besar jugalah. Saya terpaksa membuat pinjaman bank untuk menjalankan perniagaan ini. Lebih kurang kos semua dalam untuk menyiapkan satu kedai tu lebih kurang 250,000. Dan dia termasuk renovation kedai. Renovation pun kena ikut spek. Company bagilah spek-spek dah. Segi perabot, lantai, cat dia, kabinet, kaunter, semua kena ikut spek. Jadi kebetulan plan tu saya yang buat sendiri. Saya serahkan plan tu, jadi company lulus, saya ikut plan tu buat. Lagi dia termasuk modal untuk beli barang. Yuran franchiso, kena bayar yuran franchiso. Lepas tu signboard, perabot dan macam-macam lagi lah. Dan saya mempunyai 4 orang pekerja untuk menjalankan bisnes ni. Okey. Pada peringkat awal bisnes nampak cantiklah, berjalan lancar. Lepas tu lama kelamaan disebabkan saya tak pasti sebab apa, mungkin kelemahan saya dan isteri saya tak pandai menjalankan perniagaan. Lagi pula kawasan itu kawasan pekan kecil, Pekan Kuala Ketil taklah besar macam Sungai Petani. Jadi kuasa membeli kawasan tu agak kurang sikit lah. Jadi
dengan keadaan ekonomi, macam-macam faktor lah. Jadi selepas hampir 5 tahun, saya terpaksa menutup perniagaan tersebut. Tak ada jalan lah, terpaksa tutup juga. Kalau tunggu lagi memang akan rugi banyak lagi. Okey. Dari segi prosedur, bila kita menyerah kembali perniagaan franchise ni, pihak syarikat akan membuat stock count. Mereka datang kedai kami buat stock count dalam 2-3 hari jugalah. Okay. Selepas selesai stock count, saya duk agak dah mesti ada masalah. Dia memberitahu kami barang-barang yang hilang, rosak apa semua dianggarkan lebih kurang 190,000 lebih. Kos saya kena ganti barang-barang yang hilang tu. Jadi bila dengar cerita tu saya memang stres lah. Saya tak pernah jadi seumur hidup sebanyak tu saya kena ganti. Dah lah kita keluar modal pun banyak. Lepas tu rugi pula. Kan memang tension gila masa tu. Tak tahu nak abang lah, hanya Tuhan yang tahu kesusahan saya masa tu. Kan. Tapi apapun saya kena bersabar sebab ini ujian daripada Allah. Saya terima juga. Okey. Untuk menyelesaikan benda ni, saya terpaksa melantik seorang peguam bagi pihak saya untuk menyelesaikan isu ni. Jadi peguam saya tu memang kawan saya lah, dia pun tolong saya. Saya dengan dia turun ke KL, jumpa bos company, buat rayuan lah, minta dikurangkan kos ganti rugi tu. Jadi lepas tu pihak company minta saya bayar sebulan 20,000 untuk menyelesaikan hutang 190,000 tu. Memang saya tak mampulah nak bayar sebulan 20,000. Income saya berapa aja masa tu. Jadi pihak lawyer saya berbincang dengan pihak lawyer syarikat, akhirnya dapat satu keputusan. Syarikat membenarkan saya bayar sebulan 2,000 saja. 2,000 dan jumlah kerugian 190,000 tu dikurangkan kepada 170,000. Alhamdulillah, syukur. Okey. Jadi mulai hari itu dengan syarat, okey, dia bagi syarat 190,000 dikurangkan kepada 170,000 dengan syarat setiap bulan tidak boleh miss tanpa gagal. Bayaran setiap bulan tanpa gagal selama 7 tahun. Sampai hari ini saya duk bayar lagi lah sebulan 2,000. Jadi saya terpaksa buat PD check. Saya bagi PD check. Tapi melalui lawyer lah, saya tak direct dengan company. Melalui lawyer saya bagi PD check. InsyaAllah tahun depan ke 2 tahun lagi habis lah. Dan hutang bank saya kena bayar juga. Sebab saya pinjam bank untuk buat perniagaan ini. Hutang bank pun 1,000 lebih, dekat 3,000 lebih juga lah saya bayar sebulan. Okey. Jadi actually perniagaan ni saya tak berapa involve sebab yang ni perniagaan isteri saya membantu di belakang saja. Saya pun tak ada masa nak tolong dia. Jadi benda-benda macam ni mengajar kami erti susahnya untuk berjaya dalam satu perniagaan. Bukan senang. Tambah pula bisnes yang mengeluarkan modal yang banyak macam tu. Benda ni akan saya ingat sampai matilah. Lagipun kawan-kawan pun nasihat kalau nak buat bisnes, jangan cari bisnes yang modal tinggi. Cari bisnes yang tanpa modal. Betul tak kawan-kawan? Betul. Cari bisnes yang tanpa modal yang ada risiko. Betul. Jadi bila benda ni terjadi kepada saya, benda macam ni terjadi kepada saya akan lebih berhati-hati. Kami tutup kedai pada tahun 2016. 2011 buka, 2016 saya tutup. Lepas tu 2016 saya rehat sekejap. 2019
baru Cikgu Azizi dengan Daddy Chua memperkenalkan atomi kepada saya 2019 sebelum pandemik 2019. Jadi bila kita biasa kenal macam ni, kita akan lebih berhati-hati. Jadi saya peringkat awal itu saya ni dululah, bukan kita boleh terima bulat-bulat. Kita akan study. Kita akan cek dulu atomi ni company apa. Okay, selepas mendapat penerangan dan penjelasan yang detail daripada Daddy Chua dengan Cikgu Azizi, barulah saya bersetuju join atomi. Saya pun mula bersemangat semula kerana saya lihat sistem dalam atomi ini memberi banyak kebaikan kepada kita. Okey. Masa tu Arirang Center dia di lot 88. Saya malam-malam saya pergi belajar dekat lot 88 lah dengan Cikgu Azizi. Ramai jugalah di lot 88. Okey, setengah duk seronok bisnes, cari downline, daftar kawan-kawan pejabat, kawan-kawan SP Club, semua saya daftar, ramai jugalah. Tengah duk seronok bisnes, tutup 2020, pandemik PKP. Jadi saya pun PKP sekali, duduk dalam rumah. Kena kurung dalam rumah 2 tahun tak boleh keluar. Jadi bisnes kita pun stop sementara, kan? Tapi saya tak silap saya Zoom meeting ada juga, Cuma kita tengok Zoom meeting sajalah, kan? Jadi bila kita tak buat tu, saya pun tak tengok langsung. Jadi downline banyak yang dah expired lah, kan? Banyak expired. Jadi tak ada nak jumpa mereka. Lepas tu bila start tahun lepas, hujung tahun tak silap, lepas endemik tahun ni, tahun ni endemik. Lepas endemik tu saya baru mula bangkit semula membuat atomi. Okay, saya membuat atomi ni sebenarnya satu, saya nak membantu isteri saya lah. Sebab isteri saya ni dia kecewa, memang dia frust, kan? Dia memang macam tak mau buat berniaga apa dah. Jadi saya duk pujuk dia, kita buat atomi, insya-Allah. Atomi ni company lain, dia tak macam company lama kita tu. Yang tu modal tinggi, yang ni tak ada modal apa. Cuma rajin belajar. Kita kena rajin belajar, ikut sistem kerana dia adalah shopping mall online. Shopping mall online dia ada risiko. Lepas tu barang keperluan harian. Yang tu yang bagus tu, barang keperluan harian. ID global. Global, yang lama pun global juga. Okay. Absolute quality, absolute price. Yang ni yang terbaik, absolute quality, absolute price. Harga mampu milik, kualiti tinggi. Tidak perlu stok barang, tidak perlu hantar barang, tidak menjual barang, dan macam-macam lagi kebaikan atomi. Seperti salah satu ubat gigi yang Tuan Syam tadi share dengan kita, memang kualiti dia cukup tinggi, harga cukup murah. Sebab tu saya nampak atomi boleh pergi jauh. Janji kita rajin belajar, ikut sistem, insya-Allah kita boleh pergi jauh. Okey. Itulah mengapa saya memilih atomi. Bila kita dah terjatuh ni, tersungkuk jatuh, kita bangun semula, kita akan lebih berhati-hati dan lebih beringatlah buat pengalaman mengajar erti kehidupan kita ni. Betul tak Tuan Rahimah? Oleh itu saya sarankan kepada sahabat-sahabat kita semua, marilah kita sama-sama membuat atomi. Karena peluang keemasan ini kalau kita tak ambil memang rugi. Kita kena rebut peluang ini. InsyaAllah satu hari kita akan berjaya. Ajar. Terima kasih. Ajar. Okey. Sipu, apa khabar?
Tuan Jeffrey. Ya. Okey, berkenaan dengan Tuan live Jeffrey, scenario. kongsi sedikit. Okey, live Ya, scenario ya. di Bangor Hotel, Bukit Mertajam. Okey. Berkenaan team building kita di Bukit Mertajam tu, Bangor Hotel tu. Okey, benda ni sebenarnya dia mengajar kita membuat keazaman. Mengajar kita untuk mencapai cita-cita kita. Kita kena ada target. Hidup kita ni kena ada target. Baru kita boleh mencapainya. Betul tak? Kita kena ada target. Dia bagi 8 bulatan tu. Setiap bulatan tu kita kena hit target kita. Tak kisah berapa, 2 tahun, 3 tahun, kita hit target kita. Kena ada cita-cita. InsyaAllah, baru kita boleh menuju ke puncak. Bila ada target tu. Kan? Masing-masing kita buat masing-masing punya target atas kemampuan masing-masing. Tak kisahlah nak rumah apa, nak kereta apa, tak kisah. Kan? Dia balance lah. Saya tengok dia balance. Dunia pun dia mau, akhirat pun dia mau. Nampak tu balance tu. Sistem tu bagus. Dia mengajar kita jangan terlampau mengejar cita-cita sampai kita tak mengabaikan masyarakat sekeliling. Tak boleh juga. Kita nak kaya seorang-seorang tak boleh. Kita kena jaga masyarakat kita, terutama ibu bapa, ahli keluarga, saudara mara. Kita kena jaga semua tu. Baru hidup kita berkat. Betul tak? Dalam Islam pun dia kata macam tu. Jaga ibu bapa, saudara mara. Kan? Lepas tu, ada duit jangan boros, simpan sedikit untuk masa depan. Itulah life scenario yang ajar kita untuk menguatkan azam kita mencapai cita-cita kita. Saya nampak benda tu, life scenario ni mengajar kita ke arah itu. Betul tak Syam? Kok Syam ada apa lagi nak tambah? Betul. Betul tak? Betul. Kalau saya terkurang apa tolong bagi tahu saya pun tak berapa pandai sangat. Apa? Okey, setakat itu saja. Baik. Pengkongsian saya mengenai live scenario di Bangor Hotel. Sekian, terima kasih. Ajar. Saya serah kembali kepada Tuan Rahimah. Okey, terima kasih Tuan Jeffrey. Ya, sama-sama. Terima kasih Tuan Jeffrey atas perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi. Ya. Kita nampak di situ kan, bila buka perniagaan yang mengeluarkan modal, memang risiko dia banyak. Ya, betul. Kerja dia pun banyak, nak kena cari tempat, nak kena cari barang, nak kena tengok kemampuan pembeli di sekitar kan. Akhirnya seperti Risiko, mana risiko. pengalaman Tuan Jeffrey, rugi. Rugi. Risiko dia banyak. Tetapi dalam Itomi tidak ada risiko. Ya, betul. Tidak ada risiko, tidak ada modal. 99% sistem Itomi dah sediakan untuk kita. Kita cuma buat kerja 1% saja. 1% saja, betul. Semua sistem dah sediakan untuk kita semua. Kita ikut saja Itomi. Ya. Dalam Itomi tidak ada risiko kerugian. Terima kasih kepada yang masih lagi bersama-sama kita pada malam ini. Seramai 36 orang masih lagi setia bersama Zoom pada malam ini. Masa pun tengok dah 10.25. Masa dah mencemburui kita ni. Rasanya cukuplah setakat ini dahulu lah. Sebab masa kita janji sejam. Jadi sejam lebih pun ada. Kalau kita nak persilakan speaker yang lain pun nanti masa berlebih pula. Speaker pun mungkin masalah talian. Dia tak dapat nak join. Mungkin masalah talian itu. Tapi atas perkongsian Tuan Syam dan Tuan Jeffrey pada malam ini memang terbaik, memang luar biasa. Memang menjadi panduan kepada mereka-mereka yang masih lagi tertanya-tanya, apa Itomi ni? Apa Itomi ni? Itomi ni
kita jangan nak nafikan, kita jangan nak kata tak elok lah apalah. Atomi terbaik, terbaik. Absolute quality, absolute price. Mana nak cari? Jadi sebelum saya nak akhiri lah kan, sebab dah 10.26, sekejap lagi kita akan menyanyikan lagu bersama-sama lah. Saya nak memohon ribuan kemaafan kiranya sepanjang saya mengacarakan program kita pada malam ini ada tersilap kata, terkasar bahasa, al-maklum sajalah. Saya ni manusia biasa-biasa saja, tak boleh lari daripada silap dan salah tu. Kalimat saya yang terakhir, bikin Atomi dengan penuh disiplin. Kalau peduli orang yang tak ingin, kita akan menjadi dingin. Bikin, teruskan bikin. Bikin sampai income to in. Bikin sampai income to come in. Aja. Seterusnya